Cik Rahman will do the closing today, ya. Alright. Kita tukar sikit kita punya program sebab kita ingat sesi perkenalan diri ni para peserta is important. Then we get to know each other a little bit more. Then bolehlah kita tahu background sesuatu person. Tapi saya nak hand over ni budi bicara ni kepada Rafiq. Rafiq, can you please, your mic is not on yet. Right. Sudah, Puan. Alright. So silakan Rafiq. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, sesi pagi ni as Puan Rana cakap, kita akan discuss on kita nak buat break pengenalan diri lah ya. Okay, if kalau boleh kami nak semua peserta onkan kamera mereka sebab ini semua ada berkaitan dengan networking. Okey, contohnya kalau saya nak pergi ke Gorek Bay kan. Saya tahu dia siapa nak cari. Muka dia saya cam. Macam tu kan. So lain kali kalau kita nak pergi sebab kita pernah buat satu PIO di Melaka. Lepas itu beberapa bulan selepas tu RHR buat training pula dekat tempat tu. Dekat resort tu. So mana tahu ini opportunity you all untuk share you all punya property, you all boleh cerita sikit tentang you punya property. Okay, you start off dengan you punya nama, lepas tu nama syarikat ataupun hotel ataupun you punya resort, and then apa you buat dekat sana, pekerjaan you, dengan tarikh bermulanya you dekat situ. Okay, ada 4 soalan dekat situ, so you boleh ceritalah. You boleh cerita macam-macam apa-apa yang you nak cerita, tak ada masalah. Kita boleh kita nak dengar cerita you daripada tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Okey, boleh kita mulakan dengan Puan Azlin tadi. Puan Azlin dah cakap tadi dulu pasal potpuri kan. Saya teringin nak dengar Puan Azlin. Nama tu sedap lah. Boleh tak cerita sikit pasal potpuri ni? Dengan nama dengan introduction Puan sekali. Silakan Puan. Okay, Assalamualaikum semua. Okey, nama saya Azlin. Okey, saya owner kepada Potpuri Boutique Hotel yang terletak di Long Chik, Johor Bahru. Kita dah beroperasi hampir 3 tahun. Lepas tu hit by the pandemic, so slowing down lah, baru nak pick up. Kita dah buat macam-macam lah. Dah nampak lah trending tu macam nak pick up, tapi because of the pandemic memang tough lah sikit sekarang kan. Sekarang ni on survival mode sahajalah. Kita tetap open, kita tak tutup, kita masih beroperasi, tapi memang tak ramai lah because tak boleh rentas kan. Bila kalau tak boleh rentas tu memang kita cuma expect orang yang datang untuk bekerja. Sebab kita terletak dekat dengan hospital Sultanah Aminah dan KPJ, so banyak yang datang bekerja ataupun menjaga orang sakit lah. Tapi kita do sanitize bilik bila kita buat housekeeping lah. Manpower kita pun kita keep to the very minimum saja. Sekarang ni memang just 5 orang aja. Tapi kita have a good team lah. Yang boleh berlebih kurang semualah. Jadi kalau kita tutup pun, dulu kita pernah masa pandemik yang PKP1 kita tutup, tapi teruklah keadaan bilik kita because tak ada ventilation semua kan. Jadi bila masuk semula tu kita kena cat balik. Banyaklah kena buat. Jadi better kita run jugalah, kita buka juga. Berapa bilik Puan Azlin? 36 sahaja. 36? Ya, saya. Dua unit lah, 2 unit 3 tingkat. Overlooking the sea lah kan? No, dia memang berdekatan dengan laut tu, tapi belakang kita riverside. That's why dipanggil Long Chik Riverside. Belakang tu ada macam kecil lah, sungai. Sungai dia bersih ke tak? Boleh lah, tak adalah bersih sangat, tapi boleh lah. Saya tengah fikir maybe kita boleh buat aktiviti. Oh tak, bukan. It's just longkang besar di sungai yang mengalir ke apa tu laut lah. Faham.
Depan menghadap jalan raya lah, main road. Belakang aja. I see. Okay. Thank you Puan Azlin. Ada apa-apa lagi nak tambah Puan Azlin? Tak adalah, itu sajalah. Kalau sesiapa yang datang ke JB tu bolehlah drop by kan kat sini. Puan Azlin owner lah. Ya, saya. Allah, kalau kata saya ada khusus dekat JB ke apa ataupun ada meeting, saya try lah. Saya rasa tidur di hotel. Ada meeting room ke? Dah networking lah kat situ. Kita baru saja actually tengah renovation untuk function room. Tapi one floor sajalah. Sebab ada banyak permintaan, jadi macam Mara pun kata nak cuba support kan. Okay, so kita try lah. Dan bila tengah renovation, PKP3, so terhenti. Tapi you can continue lah kan, buat bila dah sedia nak buka bisnes, dah ada dah. So the meeting room will be untuk berapa orang Puan? Dalam one whole floor tu mungkin dalam 200 lebih, boleh tak? Kalau macam meeting ataupun majlis kahwin pun boleh. Ya, wow, besar lah tu. One whole floor, macam satu floor tu memang daripada depan sampai belakang memang untuk ni lah. Kalau meeting, seminar should be okay, tak ada masalah lah. And then small function, wedding boleh lah, wedding besar-besar tu tak lah. Good, bagus. You need another avenue. Room saja susah. Ya, betul. Sebab kita banyak permintaan, dan sebab kita try lah juga buat walaupun yalah tu dia macam cubalah kan nak survive sekarang. Betul. Rafiq. Okay, alright. Terima kasih Puan. Okay, kita pergi kepada Puan di Bayu Lestari. Yalah, kita ikut gambar. Salam. Bayu Lestari ni terletak di Pulau Besar Mersing. Kejap Puan. Nama Puan dulu. Yang paling penting tu nama Puan tu. Nama saya Puan Rosmawati Sayuti, berasal dari Johor Bahru. Saya mulakan perusahaan resort di Pulau Besar ni bermula tahun 2012. Tapi oleh kerana ada a few issue, resort kita hanya boleh kita terus mula launch pada 2018. Jadi baru lagi lah kalau nak ikutkan. Yes. 2018 dan sekarang baru berniaga lebih kurang 2 tahun gitu, 2 tahun setengah dah PKP. Tapi alhamdulillah masa during PKP satu dulu tu kan sekejap on off kan. Alhamdulillah masa PKP itulah yang orang kata ramai rakyat tak boleh nak keluar negara. Memang orang kata boom lah pulau. Alhamdulillah sekejap overseas juga tu, over the sea ke pulau lah. Tapi banyak lagi lah saya nak belajar sebab saya bukan background hospitality kan. Jadi banyak benda yang saya nak belajar kalau boleh. And then saya nampak Rachel ni memang orang kata dah lama pengalaman banyak. Jadi kalau boleh belajar daripada otai-otai ni, alhamdulillah. InsyaAllah. Apa yang kami hanya boleh berkongsi pengalaman Puan. Kan apa yang kita cerita kat sini semua based on pengalaman kan. So boleh je tanya-tanya apa-apa soalan kalau nak kan. Pengalaman itulah yang paling berharga tu Betul. Baik. No money can buy. Yes, betul. Jadi kalau macam teori banyak dalam buku-buku boleh baca. Tapi nak sharing pengalaman ni yang saya nak share, minta you all ajarlah kita yang baru-baru kan. InsyaAllah. Puan ada berapa bilik Puan? Berapa unit Puan? Tempat saya ni unik sedikit. Saya punya konsep more pada group and keluarga. Jadi bilik saya tu ada 8 unit untuk yang boleh muatkan untuk 2 orang hingga 5 orang. Lepas tu saya ada 4 unit untuk 6 hingga 7 orang. Lepas tu saya ada 1 unit untuk 9 hingga 11. Lepas tu ada 2 unit macam banglo boleh muatkan untuk 15 orang. Jadi total bilik kalau penuh tu boleh muat dalam 120 orang je lah. Wow. So Puan Rosmawati punya konsep dekat sini is more for macam families, keluarga untuk datang bercuti kat situ. Boleh masak ke Puan kat tempat Puan?
Tanya, tak boleh Okay, alright. Tapi sekarang ni saya ada permintaan baru kan. Jadi saya nak buat macam Bali dululah konsep. Setiap bilik ada dia punya kitchenette. Itu ada dalam pembangunan dalam 4 unit saya dah buat macam Bali konsep yang ada kitchenette sekali. Itu saya nak usahakan untuk homestay lah. Kadang-kadang kan Mak Saleh ni dia nak macam style yang kat Bali tu kan, ada kitchenette semua. Ya. So saya Tapi nak kalau buat pasang kitchenette, jangan pasang dapur gas punya ya. You kena pakai induction punya. Jadi tak berbahaya. Ya, keselamatan. Ya, no open fire punya. Yes. Ya, Dan bangunan yang saya buat tu pun batu lah. Saya takut juga kalau kayu bakar kan. Yes. Puan ada swimming pool ke? Belum ada. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tahulah puan ada besar punya swimming pool kat depan tu. Tapi swimming pool hotel perlu juga. Especially you are looking at keluarga, family business. Children mesti ada nak pool. Yes, betul. Tu kiranya plus point lah puan kalau ada kan? Yes. Dulu pada tahun 2018, 2019 memang resort saya ni memang local tak tahu, kebanyakan Singaporean, European. Sebab dulu kan survival series dia ada buat movie kat sini kan. Jadi banyak grup-grup tu yang dia nak buat kenangan ke apa datang balik ke sini kan. Maksudnya banyak pada foreigners lah. Tapi bila itu yang saya kata kita boleh dapat. Alhamdulillah Allah bagi lokal pula yang tak tahu tempat kita semakin kenal lah. Alhamdulillah. Betul, ramai orang yang masa musim pandemik ni sebab diorang dah tak boleh keluar negara, diorang akan cari inilah masanya kita nak promote property kita tau. During this pandemic time sebab lepas ni pun orang pun masih tak boleh keluar ke negara, diorang kalau bila dah boleh rentas negeri pun diorang akan pergi ke dalam negara je dulu kan. So this is the best time to promote your property. Itu nak belajar dengan otai-otai yang ada kat sini lah. Servis yang terbaik. Boleh. Okey Puan Rosmawati, terima kasih. Boleh kita pergi kepada Encik Ali Akbar, Gorek Bay. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Akbar, berasal daripada Mesir. Saya sebagai pengurus chalet Gorek Bay lah. Chalet Gorek Bay ni terletak di Tanjung Resang. Buat masa ni kita tutup lah untuk operasi pasal pandemik ni kan. Kita start saya dah bermula beroperasi daripada 2009 lah. 2009? Sampai sekarang lah, lebih kurang dalam 12 tahun lah. Kita mempunyai 38 unit bilik lah. Gorek Bay ni konsep dia ni lah, dia bukan resort, dia just chalet lah. Chalet. Berdekatan dengan pantai lah. Chalet tu berapa bilik Cik Ali? Kita dalam 38 bilik. Tak, macam chalet konsep. So satu-satu chalet tu berapa bilik? Satu-satu je lah. Tak, dia sederet lah. Dia sederet. Dia ada dua rate lah harga untuk family dengan yang biasalah. Dia kecil lah. Okay, faham. Lokasi yang berdekatan dengan Cik Ali, ada apa dekat area-area situ? Area situ kita berhampiran, dia satu teluk lah. Teluk tu dinamakan Teluk Gorek. Gorek area Bay Teluk lah. Gorek lah. Dia kalau sebelah dia lokasi dia semua pantai. Tapi sekitar tu dia banyak lagi lah chalet-chalet yang lain. Tapi kawasan lain lah.
Area Tanjung bukan Resang. berdekatan dengan Cik Ali lah. Ke berdekatan juga? Bukan, dia tanjung lain lah. Maknanya kawasan lain. Kawasan lain. Okey, faham. Dekat Mersing kan banyak chalet-chalet yang ada kan. Cantik lah pemandangannya, nyaman lah tu. Ada tengah Puan boleh Google lah kalau nak tengok tempat saya lah. InsyaAllah, will. Ada tempat memancing kat sana? Mancing ada. Ada Memang yang datang pun ramai, banyak yang minat mancing. Nanti kita kawasan boleh dia berhubung memang berteluk lah. Dia teluk, dia landai. Sesuai untuk kanak-kanak apa semua. Kalau orang gila pancing ni dalam hujan pun dia pancing. Betul-betul Puan. Okey Cik Ali, terima kasih. Ada apa-apa soalan untuk Cik Ali? Ada siapa nak tanya apa-apa? Tak adalah. Okey, terima kasih Cik Ali. Boleh kita sama. teruskan dengan Puan Siti daripada Korek Bay juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Saya dengan Cik Alin sebenarnya IPA family. Bisnes ni actually bisnes family lah. Kat Korek Bay ni keistimewaan dia satu, pantai dia landai. Oh, nice. Mandi tak ada masalah lah. Kita tak risau pasal keselamatan. Tu selling point tu. Betul. Very good selling point sebab orang semua takut kan. Kita tak tahu laut dia punya keadaan. Memancing. Lepas tu sekarang ni kalau ikutkan tourism Mersing tengah buat promosi untuk mendaki Gunung Arung. Gunung Arung. Kami ke Gunung Arung, jarak dia memang selalu dijadikan penginapan untuk pelancong daripada KL lah. Singapura pun dapatlah tu. Gunung Arung. So you transit point lah kiranya. Macam transit, hotel transit untuk ke apa ni? Ke gunung. Sekarang ni Mersing tengah promosikan Pulau Mawar dengan Gunung Arung. Gunung Arung. During pandemik ni memang semua tak boleh berniaga kan? Ya. Gunung Arung pun tak boleh naik. Yalah. Yalah. Itulah maknanya. Tapi tu saya kena Google tu nak tengok pantai tu kan, macam boleh mandi kat situ. Memang orang kata sekarang tarikan dekat Mersing. Semua orang tengah pergi. Okey. So how far lagi orang Mersing pun yang tak tahu. Oh ya. Puan Siti, jauh berapa kilometer nak pergi ke Gunung Arung? Kalau tempat saya dalam lebih kurang 10 minit. 10 minit. Tinggi dia berapa meter? Tahu tak? Tinggi dia saya tak pastilah, tapi memang dia memang dah orang kata dikomersialkan lah. I see. Memang cantik lah sebab dia dah buat menara, kita boleh tengok kawasan Teluk Arung tu semua sekali lah. Macam Gunung Arung tu Puan, dia memang boleh didaki lah. Maksudnya ada ke ranger yang jaga ke ataupun sendiri? Dekat Jabatan Hutan Mersing. Oh, memang ada orang jaga Ada. Okey. Maknanya memang ada package-package yang disediakan oleh inilah. Yang organize untuk naik ke gunung ni. So you should do a package lah. Correct. Untuk orang buat Puan dah ada transit sebelum pergi ke Gunung Arung. Ya, Gunung Arung dengan Pulau Mawar. Pulau Mawar. Ya, betul. 2 plus point dah ada kat situ. Ya, pancing. You know, this your unique selling point orang kata. Selling point, ya. Orang kata mancing ni rezeki kalau dapat. Alhamdulillah kan. Sebab selalunya dapat ikan pari, ikan terapung. Woi. Kena coba. Kena bawa joran yang besar lagi ni. Banyak pun boleh. Interesting. So you know what? Apa ni Puan Siti dengan Cik Ali? You sediakan pancing-pancing punya peralatan. Ya. Dan kita ada belum buat perkhidmatan sewaan lagi. Memang kita tak buat. You sediakan dan you sewa dan you sediakan umpan untuk dia orang beli. Ini side income lah. Orang kata upside
So kalau dah tahu kita punya unit tu, and then you sediakan kasut untuk mendaki. Kadang-kadang orang datang tak tahu. Jadi kalau dia saja-saja dia ada masa dia boleh buat mendaki, yang suka mendaki, you boleh sewakan kasut atau you jual kasut mendaki. Ini saja ya, sambil kita bercakap ni kita bagi idea. You know, so you should orang kata apa, ambil kita punya kekuatan. So kekuatan kita adalah pancing dengan nak pergi ke gunung. So buat little apa kabinet ke apa ke kat luar kat lobby tu, biar orang masuk, oi, kita boleh pancing lah, ada pancing kat sini, boleh sewa. You know, because kita kadang-kadang datang kita tak bawa ni semua. Yeah, so this is your selling point lah. Okay. Right, sorry Rafiq. Okay, terima kasih Puan. Bagi penangan. Okey Puan, terima kasih. Boleh kita teruskan dengan Puan Rashidah? Ya, boleh. Silakan Puan. Okey. Nama saya Rashidah binti Rahmat. Saya just usahawan biasa je lah, macam kecil-kecilan je lah, sebab saya fokus pada homestay kat kampung, kat kawasan Sedili Kecil. Saya punya homestay tu nama dia Homestay di Villa Sedili Kecil. Di Villa, sorry, lagi sekali. Di Villa Sedili Kecil. Sedili Kecil. Okey. Okey. Saya rumah ada 2 sebab saya combine dengan kakak saya punya rumah kan. Jadi satu rumah tu ada 3 bilik, 2 bilik air. Dia fokus rumah teres lah selalunya. Tapi dia bukan berdekatan dengan pantai lah, macam kalau nak pergi pantai pun mesti kena naik kereta dalam 5 minit macam tu lah. Sebab kalau kat situ pantai dia macam walau macam mana pun kena pergi naik kereta ke ataupun naik kenderaan gitu, tak boleh jalan kaki. Tapi berdekatan lah, 5 minit je tu. Sangat dekat tu. Sangat dekat. So kalau kampung stay, apa penyediaan Puan Rashidah? Macam boleh masak ke? Mereka boleh masak ke? Betul. Sebab macam Sedili ni dia macam banyak lagi kemudahan yang tak ada lah. Contohnya macam ATM ke, minyak ke. Macam kalau orang luar datang tu, dia orang macam nak kena pergi bandar tu. Maksudnya macam 1 jam lebih nak daripada kampung tu nak pergi cucuk duit ke, nak isi minyak kereta ke. Jadi macam susah kat situ. Okay, dalam Puan Rashidah punya property ni, dah lama buat operasi? Saya start daripada 2016. 2016. Apa ni, okay, dekat dalam when you do kampung stay kan, ada tak aktiviti apa-apa yang Puan Rashidah buat ke dekat situ untuk ke sesiapa yang datang ke, ada tak? Saya sebenarnya tak duduk dekat dalam kampung tu. Okay. Tapi saya ada pekerja lah seorang, macam kalau misalnya kata ada customer datang ke apa ke kan. Selalunya kalau yang datang tu mostly macam dekat Sedili tu, diorang suka jalan-jalan cari makan macam tu. Macam tempat viral macam celup-celup tepung 5A tu kan. Belangkas dekat ke tu? Belangkas dekat kan tu kan, ada famous kan Sedili Belangkas dengan Sedili Kecil tu dia ada satu tempat pusat peternak belangkas kan. Memang 5 minit je lah kalau dari rumah tu. Dia orang banyak, dia tak ada lebih pada macam pantai sangat lah. Dia macam kebanyakan orang datang situ, orang macam nak tengok belangkas ke kan. Tu dah attraction dah tu. Itu dah selling point you. Itu pun salah satu selling point you. Kalau you ada tempat apa belangkas ni untuk orang nak tengok kan. Macam saya tak pernah tengok lagi live belangkas. Saya punya Facebook kalau Sedili tu sebenarnya dia macam banyak pantai sebenarnya, tapi diorang tak tahu macam tempat-tempat yang diorang nak tuju tu diorang tak tahu. Jadi saya ni kadang-kadang pun macam ada buat package untuk orang luar lah maksudnya kan. Very good. Follow yang Puan Zila punya travel punya tu lah. Puan Rashidah memang asal orang Kota Tinggi ke? Memang orang Sedili ya. Sedili ya, sebab saya biasanya kalau ingat dulu masa banjir, jalan antara Mersing ke Kota Tinggi tu terputus tau. Betul-betul. Saya lalu ikut Sedili, lalu kawasan Felda. Sedili besar. Tak apa benda belakang tu. Saya pun tak ingat. Tapi memang lalu lepas tu saya tembus di Tengaruh. Sebab tu saya familiar dengan jambatan Sedili apa semua tu. Saya pernah pergi ke Sedili tu untuk tengok ada satu pertandingan besar masa tu bawah kerajaan negeri.
Program memancing last Dulu kalau tak dulu. silap saya 2018. Betul. Dulu ada pertandingan mancing kan. Pantai John apa nama bahasa Jason B. Kerja sembing dulu tapi sekarang dah tukar. Belum aku. sebab saya tahu direct tu dan banyaknya kawasan Mersing resort ni saya dah sampai dah. So memang saya agak familiar lah dengan dia punya geographical kan, sebab sederet-sedelik tu sampai nak bawa ke Pengerang tu, sampai ke bawah tu dia ada kawasan yang landai, dia ada kawasan tanjung berbukit tinggi kan. Betul. So memang cantik lah. Tak silap saya tu tanjung, panggil tanjungnya apa Tanjung Sedili kecil, Sedili besar. Dia 3 tu je yang paling besar. Tanjung sebab Bulu ada satu kan. dia memang tinggi kat situ. And then ada pertandingan mancing tu memang sepanjang-panjang pantai tu. Tu yang ada pertandingan dapat pari apa semua. Saya dah pergi tengok program tu live. So memang it's a attraction punya tempat lah. Cuma Also another pancing lah. That one local lah. Sebab tu mungkin dia punya penggerak ekonomi kawasan tempatan tu, kalau siapa yang ada kampung stay yang mungkin duduk bawah Bendahara Persatuan ke apa, kalau dia orang kerjasama dengan kerajaan negeri, banyaklah dia orang boleh dapat. So macam Puan Rashidah bolehlah kot saja riki-riki ke apa kan. Dengan jabatan kerajaan yang berkaitan lah, sebab dia orang memang tak silap saya masa tu bawa kejora sendiri. Betul. Yes. So memang besar lah event tu. First prize tak silap saya 50,000 kot. Wow. So Puan Rashidah kena jumpa tu. Dekat Jason Bay tu memang dijadikan tempat utama lah. Kalau macam ada function kan memang kat situ je. Betul. Jason Bay. Saya ingat je. Okay. So Puan Rashidah kena buat apa ni? Itulah saya dengar tadi pancing pertandingan pancing pun saya dah geram lah dengar. Okey. Okey, terima kasih Puan Rashidah. Baik. Kita boleh teruskan dengan Puan Jamaliah. Jamaliah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Jamaliah binti Abdullah. Saya memang berasal dari Pulau Besar. Bapa saya berasal dari Pulau Besar. Saya pilihan dengan Bayu Lestari lah. Okey. Nama saya besar. Oh, dengan Bayu Lestari. Ziraina. Saya bermula-mula berniaga pada 5 bulan 2, 2012. Tapi saya jual burger dengan buat trip snorkeling. Wow. Oh. Okay. Tapi pada 2019 saya buat chalet, 2 chalet. Ni telefon. Chalet yang boleh masuk dalam 10 orang hingga 20 orang lah. Dalam satu chalet? Ya? Dalam satu chalet ke? Dalam satu chalet dalam 5 ataupun 6 orang. Oh, okey. Total tadi ada berapa chalet di Puan Jamaliah? 2 chalet. Ya. Tapi sekarang musim PKP sekarang ni, maknanya pelancong pun tak boleh masuk lah. Pulau Besar. Memang tak berniaga lah, pelancong tak boleh masuk, memang tak boleh berniaga. Selalu memang berniaga betul. Sebab day trip, daripada setiap hari ada day trip sebenarnya. Weekend day trip ramai. Jadi saya jual burger. Lepas tu tapi sekarang ni musim pandemik, seorang pun tak boleh masuk. Mana customer luar pun tak boleh masuk. Jadi memang cukup lah. You ada market, you punya market is a niche market, snorkeling kan? Ya, snorkeling. Ya. So kita akan buat snorkeling untuk 3 tempat, 3 pulau lah maknanya. That means Puan Jamaliah sediakan boat semua ke? Ya, boat ada, sediakan. Okay. So memang Puan ada package lah. Buat package. Okay, that's good. Mana daripada resort lain pun kalau nak datang kita akan servis jugalah. Yalah. Networking. You kena networking dengan yang lain-lain punya pulau. Ya. Resort lain macam pulau. Resort lain. Pulau Besar. Snorkeling. Hujung tu ada penghuni. Kita akan bawa ke sana lah. Daripada Pulau Besar ni lah. Ya.
Sorry, Puan Jamalia punya nama chalet tadi, apa tadi? Besar Bambu. Besar Bambu. Ya. Okey. Sebab Selain daripada saya ada kawan, saya ada group chat yang buat snorkeling, dia selalu ajak. Saya akan try promote. Nanti saya dapat a bit more details from Puan Jamalia. Snorkeling punya. Dah sampai tu kita ada buat kayak je lah, macam penyewaan kayak. Yalah. banyak Puan Jamalia buat water sports lah kiranya. Ya. Okey. Menarik tu. Okey. Ada apa-apa lagi Puan Jamalia nak tambah? Ada. Itu je. Okey, terima kasih Puan. Sama. Next Puan Nur Shaila Karang dia introduce dia kita punya executive housekeeper. Puan Azmira Mira. Puan Siti. Where you going? Lepas Sheila is Siti. Puan Siti dah. Puan Siti Gorek Bay tadi. Oh, okay. Sorry. Puan Azmira. Ni ada Cik Rahman ni pun you skip macam mana? Okay, Puan Azmira. Mic, tolong buka mic Puan. Puan Azmira, mic. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nama saya Neng Azmira binti Longnik. Saya berasal daripada Mersing. Nama perniagaan saya Myra Hotel. MYRA ke MIRA? MY. MY Myra. Myra? Myra? Myra Hotel. Hotel. Okay. Myra Hotel ni ada 11 unit bilik. Tak banyak lah. Okay. Hotel saya bermula pada tahun 2015. 15. Okay, 6 tahun dah. 6 tahun lah. Okay. Lokasi? Kalau ya? Lokasi. Lokasi di tengah-tengah Bandar Mersing, sebaris dengan bangunan Maybank. Oh, in town lah. Ya, okay. Ya. Pengalaman saya dalam pengurusan hotel ni adalah 13 tahun sebab saya ada lagi satu unit hotel di bandar juga, depan sungai dekat dengan bus station di hujung Pasaraya Kini, D-View Hotel. Apa nama hotel? D-View Hotel. D-View Hotel. So D-View Hotel ada dalam 18 unit. Myra is your second hotel lah. Yes. Pengalaman saya sebelum ni selepas habis sekolah SPM, saya pendidikan tak tinggi lah, dekat SPM je. Saya pengalaman dalam pengurusan chalet dan handle kapal, handle ferry ke Pulau Tioman. Pengalaman tu lebih kurang handle ferry dalam 8-9 tahun lah. Kejap. Cik Alim boleh mutekan mic tak? Ada bunyi lah. Bunyi gangguan. Ataupun mungkin host boleh, yang ada boleh silentkan Cik Alim kan? Okey, dah tak dengar dah. Okey, boleh sambung buah minta. Minta maaf, dia ni sikit. Buzzing kan? Okeylah. Jadi pengalaman saya sebelum ni adalah dalam pengurusan chalet. Sebab saya bekerja dengan orang KL sebelum tu. Tapi sepenuhnya dia lepaskan pada saya. Jadi dalam masa itulah saya belajar kan cara pengurusan chalet, handle ferry. Ferry dalam 5 unit lah. Jadi dalam 10 tahun jugalah pengurusan chalet tu. Selepas tu saya pun buat perniagaan sendiri kan, ada rezeki. Satu persatu sekarang dah ada 2 cawangan lah. Boleh cerita sikit tak dekat kami tentang apa Myra Hotel dengan apa ni D-View Hotel tu, tarikan yang berdekatan ada dekat situ? Kat situ sebab macam Myra Hotel tu di tengah-tengah bandar, jadi macam untuk ke Pulau Tioman JT tu dekat sangat lah kan.
Oh, jetty Jadi customer kira macam transit kat situ lah. Di View pun sama sebab dia hampir dengan bus station. Jadi memang ramai dan dia pun boleh dikatakan menghadap jalan besar kan. Jadi customer walk in kita alhamdulillah lah kalau untuk walk in tu. Parking pun lapang, luas. Untuk parking semua. Untuk bas ke parking semua boleh lah, boleh. Okey, point. Ada apa lagi Puan nak tambah? Lain-lain tak ada. Okey, terima kasih Puan Azmira. Okey, boleh kita teruskan dengan Idaman Permai Resort. Idaman Permai Resort ada? Tolong unmute. Unmute. Next one is Puan Rashidah. Oh, dah sudah. Oh, dia duduk bergerak lah. Okey. Hilang ke? Dah ada. 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 Okey, Idaman Permai Resort, silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Actually saya ni baru masuk sebab ada problem sikit dengan komputer. Boleh minta maaf dah, boleh saya tahu? Okey, pagi ni kita ada kita buat sesi pengenalan. Kita nak berkenalan, kita nak buat networking. Utamanya kita nak buat networking kat sini. So Puan boleh ceritakan nama Puan, lepas tu nama syarikat ke ataupun nama hotel resort Puan, lepas tu pekerjaan Puan di sana dan juga tarikh permulaannya di Idaman Permai Resort tu. Okey. Actually saya Assalamualaikum semua lagi sekali. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazira binti Mokri. Saya ada company Idaman Permai Resort yang berada di Pantai Pasir Lanun Penyambung. Post saya dekat situ sebagai marketing manager. Actually yang biasa yang kena kenalkan ni biasanya saya punya bos lah, Encik Alim kan, tapi hari ni dia ada trip memancing. Jadi itulah kena lagi seorang. Okey. Dia suami awak kan? Saya kan suami awak kan? Ya. Oh, okey. Sebab semalam nampak ambil gambar berdua. Hari ni nampak berdiri seorang. Itulah. So hari ni dia tadi ada online tu guna handphone dia dekat laut tu. Tu yang dia bising sikit. Dia inilah apa nak cakap kan. Kami ni bermula berniaga pada 1 hari bulan 6 2012. Bermula dengan 8 bilik. Dan perkhidmatan yang kami ada macam biasalah, kita ada sewa bilik semua apa, dan beberapa tahun ni kami ada buat trip ni lah, island hopping, memancing semua ada. Untuk pengetahuan semua, pada tahun lepas dekat Pasir Lanun ni, Pantai Pasir Lanun ada buat pertandingan memancing, Parlimen Mersing. Datuk Latif Ahmad Datuk Latif Ahmad yang rasmikan dekat sini. So itu je lah. Saya rasa saya memang dah jatuh cinta lah dengan Pure kali ni sebab banyak orang cerita pasal memancing. Betul. Nak tanya Idaman Resort location by the beach ke? Ya, betul-betul berhadapan dengan pantai. 30 meter dari pantai kami punya bilik. Wow. Dan you have 8 bilik ke chalet? Macam mana? Chalet. Kami kat sini sebenarnya ada 8 bilik lah, 8 unit. Chalet. Sebenarnya kalau kata kita nak ambil semua tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Yeah. That means 8 bilik tu lah. Ya, itulah insya-Allah. 8 chalet. Satu chalet satu bilik ke? Ya, satu chalet satu bilik.
kita ada 2 type bilik lah. 4 unit untuk bilik superior. Dia ada satu katil queen, satu katil single. Maksimum dalam tu dalam 5 orang lah boleh masuk dalam satu bilik. Satu lagi type bilik standard. Dia ada satu katil queen saja. Maksimum kita boleh bagi 3 orang lah dalam satu bilik. Itu. You ada extra bed ke? Ada extra bed, tak ada masalah. Kalau customer request, kita boleh provide lah semua. Kalau tidak kena tidur atas lantai tu, sakit badan. Tapi kadang-kadang kalau customer ni, dia biasa datang dekatnya chalet lah. Kalau bilik kami tu, diorang kadang-kadang bawa extra tutup. Bila dia dah selalu datang, jadi dia macam, kita pun tak kisah. Kadang-kadang macam ada customer dia dah biasa kan. Tak apa, just ni lah. Tapi kalau kita extra bed tu kita charge lah. Macam itu. Ya, betul. You charge extra bed berapa? Satu extra bed tu biasa RM20 lah kita charge. RM20. Do you provide extra towel as well and bantal? Ya, kita provide juga tu semua. Dalam extra bed? Ya, dengan extra bed tu? Ya. Yeah. Extra bed RM20 tu termasuk dengan towel, bantal semua. Ya, bagus. Very good, very good. Very good, ya. Yeah. Okey, terima kasih Puan Nur Hazriza. Okey, boleh kita pergi kepada Puan Siti Hazrina? Ya, awak Ji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya Siti Hazrina binti Syahwaka, pengusaha resort Seri Mersing Resort di Pantai Air Papan Mersing. Okey, Seri Mersing Resort ni bermula daripada tahun 1997. Wow. 1997, tapi yang mengusahakan ni adalah orang tua saya lah. Okey, bila dia dah berniaga dekat Seri Mersing Resort, dia ada modal lagi, dia buka lagi satu resort dekat sebelah, Air Papan Beach Resort. Air Papan Air Papan Beach Resort. Okey, Seri Mersing Resort ada 23 bilik. Ada 3 jenis, ada 4 jenis lah. Deluxe A, Deluxe B, Executive dan Melati Putih. Untuk Air Papan Beach Resort, kita ada 39 bilik. Tu banyak jenis bilik lah kat sana, cuma harga dia atas daripada 200 lah. Pasal dia pakai kayu bambu tu yang bulat-bulat. Nice. Cantik. Itu. Jadi resort lama Seri Mersing Resort tu, masa tu dia nak jual. Tapi saya tak kasih. Ada adik-adik anak-anak semua tak kasih sebab resort tu tak ada hutang apa-apa, tak ada masalah apa-apa, cuma just collect income je. Jadi dia nak sewa dengan orang. Jadi masa nak sewakan orang tu, kita orang pun tak kasih. Baik saya sewa. Tapi saya ni sebenarnya kontraktor. Saya kontraktor. Jadi saya bincang dengan adik, jom kita sewa. Daripada sewa dengan orang, baik kita yang sewa. Pasal kita ada, saya dulu kerja hotel. Masa habis sekolah dulu saya kerja hotel Malaysia. Oh, okay. Jadi saya dengan adik ambil alih. Jadi saya bayar sewa dengan ayah je lah. Dan pada tahun lepas, ayah cakap okey dia nak keluar. So saya seorang je lah. Jadi saya manage seorang. Jadi pada tahun lepas tu dia keluar tinggal modal kosong. Jadi saya pakai modal saya sendiri. Tapi alhamdulillah saya ada saving, saya manage balik, cat balik apa semua pasal tu bangunan lama. Jadi saya yelah dapat pun masa dah lockdown. Maksud dia dah masuk pandemik COVID. Jadi saya cuba, jadi dulu masa dia orang manage benda tu tak ada digital. Maksud dia tak ada promosi apa-apa. Jadi saya nak benda tu naik lagi, maju lagi. Jadi saya buat digital, masuk dalam page, ada Instagram apa semua, YouTube channel apa semua. Jadi alhamdulillah lepas habis COVID masa PKP pertama tu hari-hari penuh pam. Jadi saya saving. Jadi lockdown lagi, jadi saya boleh saving saya tu boleh cover pekerja. Jadi saya punya tempat Seri Mersing Resort ni ada swimming pool untuk aktiviti pantai. Lepas tu dengan saya punya saving ada dan juga bantuan MARA, saya dapat keluarkan satu boat.
Jadi saya fikir pasal dulu ada member datang cakap dengan saya, Ji kalau ada orang nak pergi island hopping, so boleh bagi kat dia. Jadi kita kontrak lah, dia bagi kita customer, kita bagi dia customer. So saya makin banyak. Bila typhoon tak ada boat. Jadi saya apa kata saya cakap saya keluar boat satu. Jadi salah satu aktiviti island Sri Mesin Resort adalah island hopping. Pada tahun ni lah, saya keluarkan boat pada tahun ni, awal tahun ni. Jadi sempat keluar sekejap je lah. Lepas tu lockdown balik, macam itulah. Kira boat masih bau kedai lagi Puan? Bau kedai lagi. Bau kedai. Okey, baru lagi. Okey, tapi very Sri good. Mesin Resort memang famous lama dah. Lama dah. Ya. Memang dah ada nama lah. Ya. Okey Puan, Puan Siti Azlina ada apa-apa nak tambah lagi? Tak ada, itu je. Okey, terima kasih banyak. Sama. Boleh kita pergi kepada Fuza Syakirin. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Fuza Syakirin. Saya owner untuk Fuza Industries Enterprise. Actually, Sorry, boleh ulang balik Cik? Kurang dengar. Dengar tak? Dia pecah-pecah ni. Saya Fuza Syakirin, saya owner untuk Fuza Industries Enterprise. Fuza Industries Enterprise, okey. Sebenarnya Fuza Industries Enterprise ni bukannya ada resort ke tak ada. So kita orang kontraktor. And saya apply untuk khusus ni pun saya tak tahu pure tu apa. Okey. Saya tahu pure tu lepas Cik Rahman telefon saya lah. Ya betul, saya call awak. Tapi okeylah, saya dapat ilmu lah berkenaan dengan resort dengan hotel ni. Dan saya adalah kontraktor penyelenggaraan bangunan. Sebelum saya buat bisnes, saya handle penyelenggaraan bangunan untuk 7-Eleven sekitar Johor sebanyak 300 kedai. So saya punya expertise penyelenggaraan bangunan lah, kira aircon, chiller, lampu, electrical, soket, power point, tidal, machine post, semua tu saya punya expertise lah, dengan CCTV apa semua tu. So itu je lah yang saya boleh cerita, sebab saya tak ada hotel, saya tak ada resort. Okay, so you're doing facilities management lah. Ya, lebih kurang lah, tapi kita G1 je lah, company kecil je lah, tak boleh ambil projek besar-besar. Dalam ni pun usahawan pun bukannya besar-besar sampai macam berjaya. So Cik Fuza, sebenarnya jodoh tu tak salah alamat tau sebenarnya. Ada sebab tu Cik Fuza masuk dalam ni. Mana tahu salah seorang daripada nak renovate ke boleh cari Cik Fuza je dah. Betul. Tak pernah salah alamat. Mesti ada rezeki tu. Saya cakap boleh sama juga pada Cik Fuza sebenarnya. Tak masuk je lah. Mana tahu awak punya pengenalan tu boleh menarik minat owner-owner chalet ke apa kan. Ya betul. Mana tahu nanti tak pernah sampai pulau, mungkin sampai pulau. At least boleh networking dengan yang lain-lain. Betul. Maybe pure tu yang menarik minat saya. Maybe they want you to do FM. Saya tak tahu apa ni kan. So okeylah, kita apply. Alright. Okay, so kita dah ada seorang lah. Kalau siapa nak buat renovation, dah boleh cari Cik Fuza je terus. Orang FM. Ya. Okay, ada apa-apa lagi nak tambah Cik Fuza? Itu sajalah. Kalau ada soalan, semalam saya ada post dekat chat tu. Saya punya detail. Kalau ada apa-apa boleh tengok dekat chat. Saya tak ada soalan, tapi saya nak cakap dekat peserta. Boleh perkenalan ya, kalau you all nak tanya apa-apa, because networking ni, you know, if you need support from what happened? I dapat TV pula dah.
Minta maaf. Gangguan gendala sementara. No, what I mean kan, cuma Cik Rahman and Rafiq saja yang bercakap. You all cross yourself also, tanya soalan. Kalau macam mana you boleh buat, kalau nak networking, nak buat package, saya packagekan dengan you, you know, that kind of thing, yeah. So at least you're listening and you try to work together. Right, sorry. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Huza. Okey, boleh kita pergi kepada Puan Zila. Puan Zila dah? Belum lagi? Belum. Puan Zila, silakan. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Boleh buka kamera tak Puan Zila? Okey, jap. Okey, saya Suzilawati daripada Johor Bahru. Saya ni newbie rasanya. Sebab baru nak buat tapak untuk buat chalet. Okey. Saya punya plan chalet ni lebih kurang konsep tiny house. Sekarang tiny house. Keluasannya tak banyak kan. Memang luas, tepi pantai ke tu Puan? Dia tak tepi. Dia tepi pantai tapi kawasan saya berbukit. Oh, okey. Tanjung lah, kawasan tinggi. Tanjung. Kau boleh balik kampung Dia terletak di Sedeli Besar. Kawasan tu kalau malam tak payah pasang aircon tu. Of course, sekarang ni pun dah sejuk dah ni. Nampak pun sejuk. Puan Zila nak tanya sikit lah. Ya. Cakap tadi maksudnya belum bina apa-apa kan? Saya baru itulah. Pelan tu dah ada ke? Pelan dah ada. Pelan dah ada. Kebenaran ataupun macam bukanlah, maksudnya dah pernah engage dengan mungkin dengan majlis ke macam mana dah ada lah. Saya engage apa tu? Sultan. Arkitek. Punya ni, arkitek. Arkitek buat plan, lepas tu kontraktornya pun saya pilih sendiri. So your next plan ni memang nak bangunkan kawasan tu lah, betul? Dalam berapa pintu tu? Tiny house tu mungkin dalam 5 pintu, insyaAllah 5 pintu dengan ada sikit campsite. So how about your capex, capital expenditure? Saya target dalam dah ada modal saya korek-korek. Sebelum ni saya freeliner tourism, tour guide. Okay. Saya biasa bawa pelancong ke luar negara, tapi disebabkan pandemik tu saya fikir tak tahu berapa lama lagi diorang boleh ke luar negara, jadi saya ada tanah sikit ni, baik saya fokus ke lokal je. Jadi modalnya saya dah ada lah. Alhamdulillah, saya dengan Puan Rashidah tu satu team. Okey lah, maksudnya jadi kontak dah ada lah. Sebab you kata you buat tourism kan. Ya, so kalau setakat Pulau Besar tu, Puan Jamila tu sebenarnya selalu saya jumpa tu. Cuma mungkin dia tak perasan. Oh ya ke? Puan Jamaliah dia? Jamalia. So mungkin perasan aku nanti kalau tengok depan-depan. Dia macam ni, kalau kata ada keperluan untuk macam financing ke apa, boleh pergi ke pejabat MARA Kota Tinggi lah. Puan Nadia. Nadia. So bukanlah Puan Nadia. So boleh bincang macam mana kan. So kalau company Puan Zila tu enterprise, max boleh pergi sampai 250 lah. InsyaAllah memang ni lah. As long kalau kata ada proper business proposal apa semua tu kan, and then top up dengan you punya komitmen apa semua, mungkin benda tu boleh ni lah, boleh kick off pun, tak ada masalah pun sebenarnya tu. InsyaAllah. Itulah. You want to enter the market tu kena betul lah. So you need to agak estimate kan. Sebab once you dah masuk and then you punya cash flow tu banyak ke sana lah. Betul. Kena really plan dulu betul-betul, fikir dulu, think betul-betul apa konsep you nak buat. You tu pun kena tengok. Betul. Sebab takut kalau kata saya tengok
dalam ni banyak otak-otak, jadi saya adapt lah dia orang punya idea, opinion semua tu. Yeah. How big is your tanah, Fazila? Dalam 1 ekar lebih je. Oh, okay. Because you atas bukit tau. We can hear angin kuat. Oh, cantik tu. Yeah. Saya punya location ni sebelah Sea Horizon Resort. Oh. Dia memang view dia nice lah kalau siapa pernah pergi Itali kan, view dia lereng bukit. Tapi bawah ni ada lagoon, insyaAllah saya upah orang kampung alihkan batu-batu tu biar air dia dalam sikit lah untuk dia orang mandi tepi pantai. Yeah, nice. Okay, Puan Zila, ada apa-apa lagi nak tambah kat situ? Taklah, cuma saya ni je lah. nak tengok apa tu, nak tengok pendapat yang lain kan. Oh ni, Cik Fuza tu nanti saya kontak nak tanya dia ada buat swimming pool ke tak. Tengok Cik Fuza dah dapat dah satu customer. Cik Rahman dah bagi pinjam duit. Itulah. Mudah-mudahan dimudahkan. Dia macam ni Puan Zila. Kalau kebanyakan ni Puan Zila tengok dalam ni, usahawan dalam ni, kebanyakan Mesir. So saya approach, most of them saya approach personally. So I know in and out their business jugalah ya. So experience tu I belajar apa semua kan. So macam kalau kata saya tolong tu tak adalah, mungkin Puan Nadia akan tolong lah. Sebab kalau awak dekat tempat saya ni, dah lama dah saya cari ni. Sebab awak bukan jatuh dalam daerah Musim je. Kalau awak jatuh dalam daerah Musim, betul lah, CP. Saya try lah nak bangunkan Sedeli Besar ni. Sebab Sedeli Besar dia ada macam keistimewaan dia sendiri. Saya rasa dari segi bahasa, makanan, memang dia special sikit dalam Johor. Ada orang nak bawa je. Ya, kita orang berdua try bawa Sedeli Besar ke ni. Try promote Sedeli Besar pada lokal dulu. Baru orang tahu orang Sedeli ni macam mana. Berdua je lah. Ya. Kita orang memang partner daripada dulu. Means yang lain-lain yang macam besar-besar sikit kat situ bukanlah besar, means macam medium size punya usahawan kat situ. Memang dia orang stand alone ke? Stand alone. Sebab kebanyakannya dia orang luar. Tapi tak apalah, kita mungkin next lepas pandemik ke apa, kita punya plan dah dengan Puan Rashidah, kita buat some activity kan, social activity. Biar promote sikit Sedeli dengan combine dengan others resort. Betul. Sebab saya just nak kongsi lah macam Puan Jamaliah kan. Dia kan macam dia cerita tadi, dia buat burger dengan dia just scuba, snorkeling, and then ada pool. So belakang tu ada tanah sikit, dia buat loan dengan Mara sikit apa semua kan, buat 2 pintu chalet. Kita nak bukan nak cerita sangat bersama, kita nak tengok apa dia punya possibilities yang you boleh kembangkan business you kan. And then and then business network sesama you all dalam industri. Dia bukan macam business dulu. I dalam satu industri dengan you are my competitor. Ya, betul. Sekarang lebih pada business partners. Kalau kata semua macam saya cakap baru-baru ni kan, macam Timotel dengan Havanita. Once you conquer the business on your own semua, kan, you provide A to Z, kitchen you kata usik, semua memang you, semua dalam tu. Once the COVID hit, once the COVID hit tu, you yang akan jatuh dulu. The bigger you are, the harder you fall. Betul. Memang sakit. So yang sekarang ni saya tengok dari Bandar Mesing, mana chalet kecil, hotel-hotel budget, dia orang yang survive. Sebab apa? Sebab dia punya risiko tak besar, dia berkongsi. Dia keuntungan tak besar, tapi dia survive. So dia berkongsi risiko tu dengan orang lain. So makan dia tak provide, dia boleh makan dekat kaki dekat kedai, mana-mana musik. So sekarang konsep bisnes bukan lagi stand alone the whole industry ataupun ni semua I punya, tak. Dia kena kongsi. So the risiko tu being dispersed lah, dikongsi kan. So tak kecil risiko tu. Itu sajalah. Betul. Okay. Thank you Cik Rahman. Cik Rahman ni pengalaman tinggi betul lah. Lagi satu, Fazila, you kena buat, check your market, which market you're going to aim for, because you belum buat lagi property, you belum buat lagi resort.
Ya, Jadi you betul. check which market you nak local, you nak orang Singapore, you nak apa. Then you do some things that fit the market. You know, family market ke apa ke kan. Jadi then you have your unique selling point. Ya. Betul. Okay, Puan Zila ada apa-apa nak tambah lagi? Tak adalah tu je. Okey, terima kasih banyak Puan Zila. Terima kasih. Sama. Boleh kita teruskan. Boleh kita teruskan dengan Puan Aisyah Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah tak nampak ni lah. Sekejap. Okay, Assalamualaikum. Saya Aisyah Siti Aisyah binti Rahmat. Saya daripada Pasir Lanon Camp and Chalet dekat Penyabung. Saya bekerja kat situ. Bekerja sebagai macam sebab resort kita orang tu tak besar pun. Jadi lepas tu saya kerja dengan, saya sebelah dengan Idaman Permai Resort tadi. Macam yang Puan Hazira cakap tadi, kalau macam tak cukup bilik tu boleh combine dengan resort kita orang sebab dekat je. Sebelah. Berapa lama dah ni Puan? Berapa lama dah ni Pasir Lanon ni? Kita orang start buka 2006. 2006. Dah agak. Tapi saya kerja kat situ baru daripada 2010, baru 11 tahun dah. Okay. Ni dia low profile sikit. Dia kata dia kerja situ. Dia pun partly owner juga. Tak. Apa ni, kita orang ada dua. Satu, kita orang ni lebih kepada dululah, tapi semenjak dah COVID ni dah tak ada lah. Kita orang lebih kepada camp untuk student. Sebab kita ada dorm, kita ada tapak kemah, kita ada chalet sekali. Jadi semenjak COVID ni kita punya yang dapat ni cuma bilik lah untuk chalet family lah, maknanya untuk yang camp-camp sekolah apa dah tak ada lah. Sekolah tutup kan? Sebab dia orang. Lepas tu kami pun ada buat island hopping juga. Antara aktiviti yang sekarang lah, sebab semenjak sekolah dah tak ada ni, kita dah start buat island hopping juga. Selain tu macam tu je kot tempat tadi kita ni sebab tadi Puan Aisyah kata tadi ada berapa unit Puan ada tadi? Bilik ada 16. Oh, 16. Dorm ada 5. Dorm ada 5. Dalam satu dorm boleh muat berapa orang? Dorm untuk 12 orang ada 4, yang 30 orang ada 1. Wih, besar. Yang selebihnya kalau sekolah macam tak muat tu, dia orang akan camping lah. Kalau untuk student tu kita Puan ada buat package sekali untuk island hopping tadi Island hopping tu terpulang lah, sama ada dia stay tempat kita ataupun dia stay resort-resort dekat luar tu. Dia boleh ambil jugalah dengan kita. I see. Selain daripada island hopping, tadi apa ada tarikan-tarikan lagi yang Puan ada dekat situ? Tempat kita orang ni macam Kak Siti tadi kan, dia buat apa tu? Masuk apa tadi Kak Siti Gorek Bay tadi? Macam student kita orang, kita buat jungle trekking, kayak, sebab kita betul-betul Puan Siti tadi kata hiking, naik Gunung Arum. Di Gunung Arum. Macam kita orang tak payah sebab tepi tu hutan, so kita buat trekking dekat area situ je. Sebab kita memang betul-betul tepi pantai. So selain tu tempat kita orang macam hujung minggu tu memang tempat pelancong untuk mandi-mandi lah, sebab pantai tu landai, dia ada pulau depan kan, so dia macam kuranglah ombak dia tu, selamat sikit. Okay. Tak terlindung kan kawasan dia? Dia macam terlindung. Baik, just untuk perkongsian Cik Rafiq dan juga Puan Rohana macam telur korek tadi kan.
teluk tu bila monsun ke apa, teluk tu selamat. Daripada Ya, air deras memang. ke apa kan. So apa-apa Yes. sampah ke apa memang susah nak masuk lah. Dia Correct. memang teluk dia macam C, bentuk C tu. Landai, pantai tu memang landai. Kita boleh jalan lebih kurang dalam, ada kot 500 meter, 1 kilometer ada kot. Oh ya. Ya, dia memang landai, memang budak-budak semua boleh ni. Memang kawasan tu memang cantik. Yelah, Saya dia dah legul pergi lah hampir kan. semua ni. Sebenarnya semua saya dah sampai dah ni, ceruk-ceruk ni semua ni. Saya tahu kat situ ada apa dia punya geographical advantage dia orang apa semua kan. So saya cakap Mersing ni memang ni lah, memang lain daripada yang lain lah. Termasuk jugalah dengan Sedeli ke apa, sebab sepanjang laluan pantai timur tu memang cantik. Memang cantik, saya tak nafikan. So sayanglah kalau macam Puan Zila, Puan Rashidah dah memang orang tempatan situ kan. Yang lain tu memang sebab dia orang ada duit, dia orang beli situ. Dia pun datang, they come and go, dia tahu end of every month berapa dia punya income, itu je. Tapi you orang yang duduk situ, you ada soul dekat situ, you tahu makan mana sedap, you can engage with the community, you tahu orang tempatan. So that's your advantage sebenarnya. So bukan ni lah. Sebab tu tak lari jauh kadang-kadang, yang ni kenal yang ni. Sebab kadang-kadang saudara mara juga ataupun mungkin kawan-kawan Orang-orang rapat dah. Banyak juga sebenarnya. Betul lah tu. Okey, apa ni Puan Aisyah, ada apa lagi nak tambah? Tak ada kot. Tu je. Okey, terima kasih Puan Aisyah. Last kali KHSSB. Jadi Puan Nur Syahila belum lagi ya? Puan Nur Syahila. Itu saya punya. Oh ya ke? Okey. KHSSB. Silakan KHSSB. Tak jelas lah. Tuan. Tu. Dengar? Boleh dengar. Boleh. Saya saya Afiq. Hello? Dengar tak? Boleh. Cuma kalau boleh buat mungkin kuatkan sikit lah kot suara, pakai suara bass belakang tu kan. Belakang tekak tau. Saya Afiq dari Bayu Balau Beach Resort dekat Tanjung Balau, Desa Ru, Kota Tinggi. KHSSB ni nama syarikat kita orang Kejora Hospitality and Services Sdn Bhd. Oh, Kejora. Kita orang anak syarikat dia lah. Anak syarikat Kejora. Ya. Oh, yang ni dia yang kena ajar kita orang ni. Sepatutnya lah tu. Dan kita orang pun, saya pun datang nak dengar-dengar, ambil ilmu jugalah dekat kursus ni. Okey, boleh cerita sikit tentang apa ni Bayu Balau ni? Bayu Balau ni tubuh sejak tahun 2017. Kita ada hotel dengan chalet. Ada bahagian hotel dengan bahagian chalet. So ada 108 unit bilik hotel dengan 35 unit chalet. Banyak tu. Boleh tahan lah. Banyak. Dalam kelas yang lain ni. Apa ni, okey, kawasan tarikan yang ada dekat situ? Kita orang ni memang sebelah pantai dan kita orang pun ada swimming pool jugalah. Operasi daripada bila ya? 2017. Oh, 2017. Sebelum ni nama hotel ni Pelangi. Betul. Balau. Sebelum ni lepas tu Kejora ambil alih 2017. Faiz. Nama tuan tadi apa tuan? Afiq. Afiq Okey. Cik Afiq ada apa-apa lagi nak tambah kat situ? Ada siapa nak tanya soalan? Dekat ni kita orang pun alhamdulillah boleh bertahan lagi lah, tapi itulah kita orang pun mencari-cari projek-projek kawan idea-idea. Kita orang pun sekarang ni sebab tak ada check in. So kita ada menjual jugalah makanan
Dekat kawasan sekitar lah. Saya saja nak tanya ya. Ni apa, you have 108 units and 35 chalets. Berapa you punya total staff? Sekarang ni sebelum pandemik dan selepas pandemik. Sebelum kita ada dalam 68. Sekarang ni selepas ni sekarang ni kita orang ada dalam 52. Tu pun kita orang ni unpaid leave. Gila-gila. Unpaid leave. Bergila-gila. Tapi kalau unpaid leave tak dapatlah claim daripada apa ni? PSU. Kita macam dapat subsidi upah. Because unpaid leave, I think you cannot claim PSU daripada kerajaan. Okay. Right. Rafiq. Okay. Ada apa-apa lagi? Cik Afiq nak tambah? Itu je lah kot. Kalau ada apa-apa tanya boleh lah. Okay. Alright. Terima kasih Cik Afiq. Saya rasa saya dah selesai dah Puan Rona. Ada sesiapa yang belum tanya? Semua saya dah tanya Puan. Alright. Okay, back to you Puan Rona. Terima kasih Rafiq. Sama Puan. So we go to the next agenda. Next agenda is will be housekeeping. Presented by Nur Shaila. Tapi in short nama dia Sheila je kita panggil. Ya, so kalau apa-apa nak tanya dia boleh panggil Sheila. So silakan masuk dia. Juga. Rumah tidur. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Nur Shaila, just panggil saya Sheila Abdul Latif. Saya executive housekeeper di RHR Hospitality dari tahun 2013 lah, since the King. Okay. So seperti yang kita tahu, housekeeping dia punya tugas apa agak mencabar juga. So di sini saya akan tunjuklah norma baru pengurusan housekeeping semasa pandemik. So boleh juga nanti kita buat macam you all pun boleh guna jugalah untuk tempat-tempat dekat punya resort nanti. Okay, next. So untuk housekeeping, kalau kita tanya dekat semua orang mesti kata housekeeping kemas bilik. Actually housekeeping ni dia memang dia punya keseluruhan adalah menjaga kekemasan, kebersihan dan kenyamanan seluruh persekitaran hotel dan juga tetamu tu mesti berasa nyaman dan selesa ketika mereka menginap lah. So seperti kita dekat slide ni, tanggungjawab housekeeping ni dia membersihkan, memelihara bilik-bilik tetamu, menjaga kebersihan seluruh persekitaran hotel, linen-linen dan uniform pekerja, juga laporan status bilik-bilik ke Jabatan Front Office. Jadi semua peralatan kerja-kerja housekeeping mereka kena jaga dengan baik dan kemas lah. Dan juga bilik-bilik tamu sekitar koridor mesti sentiasa bersih. Even sekarang ni tak ada pun yang guest menginap, mereka mesti buat pembersihan secara keseluruhan.